Regenerative braking, kita tahu kita berpandukan kepada seolah-olah satu troli buses yang naik ke puncak, kan? Dan dia juga akan menuruni puncak, ya. Jadi untuk yang pertama, ya, kita tengok kuadran 1 dulu. Kuadran 1 depa pergi makan. Kuadran 1 depa pergi nicer. Iaitu motor dalam keadaan bergerak, ya, bergerak ke atas, ya. Kuadran 1 dia bertindak sebagai sebuah motor, jadi dia mesti bergerak ke atas. Saya ulang kaji sikit, ya. Uphill, ya. Kita tengok daya kilas tu T tu dia tulis sebagai uphill. Dan kemudiannya kita tengok dia pada satu nilai tertentulah yang mana nilai dia adalah positif. Kemudian dia akan tiba pada titik yang kedua, ya. Pada poin tu kita dapati torque adalah kosong, ya. Torque adalah kosong dan kita dapati pergerakan dia telah pun bertambah dari segi kelajuan, ya. Kelajuan 1 kepada kelajuan pada titik 2. Seterusnya dia akan terus lagi bergerak kepada titik 3 iaitu menuruni cerun. Pada titik 2 tadi ni, titik 2 ni sebenarnya dia berada betul-betul pada tengah-tengah tu, ya. Kalau kita tengok dia betul-betul berada pada puncak bukit tersebut, ya, tanah tinggi tersebut. Kemudian apabila dia bergerak pada titik D, pada titik 3 sebenarnya dia sedang menuruni bukit, ya, ataupun kita katakan torque dia adalah negatif, ya. Sementara kelajuan dia masih kekal samalah. Pada semua keadaan ini, maka kita dapati, ya, pemberikan untuk DC shunt motor seperti yang kita lihat sebelum ni ialah VT sama dengan EA tambah RAIA sama dengan K flux omega tambah RA per K flux TL, ya. TL ni pada daya kilas beban, ya, torque, load torque ataupun daya kilas beban. Omega sama dengan VT per dengan K flux. Apa itu omega? Omega adalah kelajuan, tetapi unit sahaja yang berbeza di mana pada ketika ini kelajuan adalah sama dengan radian per second unit dia, radian per second, bukan revolution per minute, ya, seperti yang selalu kita lihat, tapi dalam radian per second. Okey, omega sama dengan VT per dengan K flux tolak RA per dengan K flux kuasa 2 TL, ya. Ini adalah formula asas bagi base motor ini, kawalan motor regenerative braking, ya. Dan IA adalah ketika ini sama dengan VT tolak EA per dengan RA sama dengan TL bagi dengan K flux, ya. Nota sudah saya dah letak, dah upload, dah ada dalam awal asal awal apa. Nanti buat tengok kat file, ada dah nota saya upload. Terusnya kita tengok dari segi kelajuan, ya. Pada titik A, ya, omega adalah omega 1. Kenapa pada titik 1 kita tulis omega 1? Kenapa? Sebab memudahkan awak merujuk, ya. Titik 1 omega 1. Kalau titik 2 nanti kita bubuh omega 2. Kenapa kita buat omega 2? Sebab kita tahu pada titik 2, ya. Ini adalah kelajuan pada titik 2 dan seterusnya kita buat juga pada omega 3. Kenapa kita buat omega 3? Sebab dia merujuk kepada titik 3, ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Ada 3 titik, titik 1, 2 dan 3. Pada titik 1 dia bertindak sebagai sebuah motor, saya kata omega 1. Omega 1 sama dengan VT per K flux tolak RA per dengan K flux kuasa 2 T up, ya. T up lah sebab dia sedang naik, ya. Jadi ataupun TL lah sama lah, kan. TL kita dalam keadaan up, ya, uphill. Pada titik 2, titik 1
pada titik masih lagi pada titik 1, saya nak tengok sini, IA1 tambah dengan T flux T up bahagi dengan K flux. Di mana sebab dia bertindak sebagai sebuah motor. Ingat nah, konsep sebuah motor VT mestilah lebih besar daripada E. Ya, VT lebih besar daripada DGE balikan yang dihasilkan, ya. E1, ya. Sebab titik 1 semua kita rujuk omega 1, IA1, E1. Pasal tak? Ni sebenarnya EA1 lah. Tapi dia tulis E1 saja. Tapi fahamlah semua ni adalah nilai-nilai untuk keadaan semasa dia up. Seterusnya kita tengok pada titik 2, ya. Pada titik 2 omega 2 sama dengan VT per K flux. Kenapa tidak ada lagi penolakan? Sedangkan pada omega 1, kalau kita tengok balik omega 1 kalau hijau tu, ya, tengok yang kalau hijau tu V1 omega 1 sama dengan VT per K flux. Pada titik 1 tolak, kita kena tolak dengan nilai RA per dengan K flux kuasa 2 T up ni. Kenapa kita kena tolak? Sebab dia mempunyai daya kilas beban. Sebab apa? Sebab dia ada daya kilas beban kat sini. Ya. Tetapi pada keadaan betul-betul pada puncak bukit tersebut, ya, T up kita adalah sama dengan kosong. Ya. Bila daya kilas sama dengan kosong, maka nilai yang di sebelah kanan kita tu adalah sifat. Bila dia kosong, nilai keseluruhan dia darab dengan kosong. Kalau sejuta pun darab dengan kosong mesti dapat kosong kan? Jadi nilai dia hanyalah omega 2 sama dengan VT per dengan K flux. Dan IA2 sama dengan, inilah semua-semua ni, IA2 juga sama dengan kosong. Sebab apa IA2 kosong? Sebab memang IA2 akan selari dengan, orang kata dia sinkronis. Ya, dia macam berkadar terus. Ya, proportional. IA2 ni sentiasa berkadar terus dengan TL2. Kalau TL2 kosong, IA2 pun kosong lah. Kalau IA2 negatif, TL2 pun negatif. Bukan. Kalau TL2 negatif, IA2 juga negatif. Begitu juga kalau TL2 positif, IA2 juga positif. Dalam kes ni, untuk pada titik 2, ya, point 2 ni kita tengok betul-betul pada paksi Y. Ya, pada paksi speed tu, ya, di mana T up sama dengan kosong. Di mana kalau kita tengok pada titik 2 semua formula dia omega 2, IA2, TL2 dan EA2 semua merujuk kepada titik 2. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Amir Zain, ada pertanyaan? Tak ada nah? Saya anggap awak faham lah. Ya, kita nak beralih kepada titik yang seterusnya. Pergerakan masih lagi berlaku. Kelajuan sedang bertambah. Kelajuan sedang bertambah. Bermula tadi pada titik 1, kemudian sekarang dia menaiki bukit, kemudian pada titik 2, dia berhenti betul-betul di puncak bukit dan kemudian dia sedang menuruni bukit. Ya, omega 3 equals to VT per dengan K flux tolak dengan RA per dengan K flux kuasa 2 T down. Ya, nilai tersebut ujuk balik. Tapi arah yang berlawanan, ya. T down. T down ni main mana? Dia ambil daripada nilai TL3 lah. TL3 pada daya kilas beban, ya, load torque pada titik 3, ya. Kemudian begitu juga dengan IA3 equals to T down bahagi dengan K flux dan VT adalah kurang daripada EA3. Nampak tak? Pada titik 3 semua kita simbolkan sebagai dia ada subscript kat bawah tu. Daripada semua nilai-nilai ataupun parameter-parameter yang kita gunakan, semua subscript dia saya nilaikan dia sebagai 3. Omega 3, IA3 dan EA3. Sebenarnya T down tu pun adalah TL3. Ya, semua 3. 3, 3, 3, 3. Nak merujuk kepada titik 3. Jadi sekarang ni kita dah tahu, ya, kita dah tengok formula. Sepatutnya kita dah faham bahawa pada sukuan kedua dia bertindak sebagai sebuah apa saat?
Saat dia bertindak sebagai sebuah penjana, kan? Generator, dia membrek. Okay. Kita tengok kelajuan dia. Ya? Kelajuan dia pada titik 1 tadi, dia bertindak sebagai sebuah motor, omega 1. Omega 1 adalah bertindak sebagai motor, tetapi pada pertengahan jalan, dia telah sampai pada keadaan di mana daya kilas kosong, iaitu EA2. Ya, EA2 tu adalah nilai di mana omega 2 terhasil, kelajuan kita yang kedua, ya, terhasil iaitu pada betul-betul pada puncak bukit tadi. Kemudian jika kelajuan diteruskan, kita sampailah pada kelajuan omega 3 di mana konsep dia, ya, bila dia dalam keadaan menurun, kita tahu generator operation, dia menjalani generator operation. Ini adalah ciri-ciri daya kelajuan melawan DGE balikan ataupun EMF ataupun voltan yang terhasil pada bahagian ampere ataupun armature, ya. Semua benda yang sama, ya, yang saya sebut tadi semua yang sama. Okey, ini adalah kesimpulan dia. Kesimpulan bagi operating point 1, operating point 2 dan operating point 3. Kita tengok arah pergerakan, ya. Ya, yang pertama tu semua arah dia adalah ke kanan. Di mana dia bertindak sebagai sebuah motor. Yang kedua itu pada betul-betul pada puncak bukit, dia daya kilas beban kosong. Apabila daya kilas beban kosong, arus armature juga adalah kosong. Ya, ini kita panggil kelajuan tanpa beban. Ya, itu semasa daya kilas kosong kita panggil kelajuan tanpa beban. Seterusnya pada titik 3. Pada titik 3, tengok daya kilas beban. Load torque kita terbalik. Kenapa dia terbalik? Sebab dia menuruni bukit, ya, dia menuruni tanah tinggi. Apabila daya kilas beban terbalik, begitu juga yang terjadi kepada arus armature. Saya dah cakap banyak kali dah, nah. Nanti kata penjelasan tak jelas pula. Okey, tengok sini. Daya kilas beban adalah terbalik, reverse, maka arus armature juga akan terbalik. Sebab arus armature ni, armature current sentiasa dia sinkronis dengan daya kilas beban. Perhatikan pada tabel tu, yang bawah sekali. Ya, yang bawah sekali ni kita ada daya kilas beban, load torque tu daya kilas beban. Kemudian awak lompat tengok armature current. Nampak tak dia terbalik sama arah? Ya. Dan kita tahu juga, kita tengok EA, ya, kolom EA. Pada kolom EA, apabila dia bertindak sebagai motor, mestilah EA1 kurang daripada VT dan EA2 pula. Apabila EA2 sama dengan VT dan untuk bertindak sebagai sebuah penjana, EA3, ya, EA3 sekarang ni mestilah lebih besar daripada VT. Okey, baca soalan ni, Mio. Tolong baca. Mio, baca sekarang. Saya bercakap dengan siapa ni? Tak ada ke? Ada ni. Mio? Ya, Puan. Saya. Okey. Sekarang Mio tolong baca, Mio. Ya. Puan, screen gelap, Puan. Tak keluar. Ada. 440 voltage, DC motor has
The rated armature current of the 768 ampere. At speed of 100 minutes, the 100 armature atau resistance 1000. Bukan 100 1000 lah, 1000. 1000 minutes. The armature resistance of the motor is Revolution 0.377 ohm and the rotational load is 1 kilowatt. The load of the motor is bidirectional. Okay, dia kata di sini DC kita mendapat bekalan 440 volt dan dia mempunyai rated armature current dia 76 ampere kan, dan kelajuan dia 1000 rpm. Ingat nah, 1000 rpm tu simbol dia ialah N. Simbol dia apa dia, Mio? N. Bukan omega nah. Simbol dia ialah N. Bukan omega lagi. Ya. Dan rintangan amateur ya. Amateur resistance ialah 0.377 ohm. Dan kehilangan masa putaran ialah 1 kilowatt ya. 1 kilowatt. Dan kita andaikan beban kita ni boleh bergerak pada dua arah. Nah, beban kita boleh bergerak pada dua arah sebab kita nak katakan di sini bahawa motor kita, daya kilas beban kita boleh positif dan boleh negatif. Yang tu maksud dia. Ya, kita nak samakan konsep ni dengan persamaan yang kita bagi tadi ni. Tengok poin 1 dan poin 2. Daya kilas beban kan. Daya kilas beban kita sama ada dia bergerak ke hadapan ataupun dia boleh terbalik bergerak ke belakang. Okey, apakah soalan yang kita nak ni baru nak cerita pasal tadi tu, dia cerita pasal parameter yang wujud bagi sebuah motor. Dia bagi nilai kan. Sekarang ni baru dia nak calculate the no load speed of the motor. Jadi kita nak kira no load speed. Di manakah kedudukan no load speed? Cuba bagi tahu saya Ustaz, pada titik berapa? Ismail. 1 kah, 2 kah, 3 kah? Mael. Abang Ustaz Mael? Titik mana? 1 kah, 2 kah, 3 kah? Ya? Mael? Tak ada? Ya, Ban. Ya, Ban. Tadi kita bincang, kita tengok daripada soalan. Tengok soalan. Calculate A tu dia kata apa? Cuba baca. Calculate the no load speed. Baca. Speed of the motor. Apa macam tidur? Ni. Tidur apa? No load speed of the motor. Titik mata. Titik mata. Titik mana? Poin mana satu? Operating point kita lah ni. Cuba tengok pada raja. Nampak tak raja yang pun tunjuk tu? Nampak raja apa lah ni? Kat skrin awak nampak apa? Table. Table. Tak dengar? Table. Table. Okey, table. Okey, table mana satu yang menggambarkan no load speed? Keadaan no load speed. Yang mana satu? Tadi kan pun ada sembang. Yang mana satu? Tahu lah table. Tiga. Dua. Dua kan? Okey. Jadi, okey. Cukup lah. Calculate the no load speed of the motor. Kita tengok sini. Mana no load speed? Betul-betul pada paksi Y, itu paksi speed kita kan.
pada paksi speed kita. Jadi kita nak kira kelajuan tanpa beban kita. Macam mana formula? Calculate the no load speed of the motor. Kita kena kira dulu EA. Semua ada calculator tak sini? Cuba kira EA. EA kita sebenarnya ambil daripada nilai VT, tolak dengan RA, IA sama dengan 440, tolak dengan 0.377 kali 76. Kira berapa nilai dia? Tulis kena, awak kena ada pen dan kertas kat tempat awak. Saya nak awak send dekat saya sebelum pukul 11 lagi, mesti sampai pengiraan dia. Saya tak boleh dah buat lembut-lembut sangat. Tak kira awak naik kepala nah. Boleh tak kira tu? EA sama dengan, saya dah bagi nilai dah. Cuma awak nak tolong tekan kalkulator ya. Mesti hantar kat saya sampai siap. Saya ada berapa soalan di sini sampai G. Kita ada 7 soalan di sini. Jadi daripada 7 soalan ni saya nak hantar kat saya sat lagi. Law ni saya terang dulu. Nah, hantar kat saya sebelum pukul 11 dengan WhatsApp group. Siapa tak hantar saya anggap dia tak berminat dengan kelas saya nah. Jadi K-flux ni kita nak kira selalunya pada chapter 2 dulu kita bagi nilai K sahaja, tapi kali ni sebab pengiraan kita bentuk yang berbeza sikit, jadi kita ambil cari nilai K-flux. Bagaimana kita nak kira K-flux? K-flux adalah sama dengan EA bahagi dengan omega. EA tu ambil kat mana? Ambil yang kira kat atas tadi. Jadi semua orang kena ambil perhatian ya. Sat lagi sebelum pukul 11 kena hantar semua solution bagi apa yang awak kira. Ya, kalau tidak saya anggap awak tak berminat kelas saya, sila left group dan masuk. Sila leave group masuk kelas ni. Kelas di IT5C. Saya tak mau tengok dah. Ya. Jadi K-flux sama dengan EA per omega. Boleh kira? Ya, berapa nilai? Azizi ada kalkulator tak kat depan? Saya tengah kira kan. Kena kira. Okey, kita tunggu Azizi kira dulu. EA berapa EA? EA dah 411.348. 411.4. Okey, bolehlah tu. Ya, 411.35 saya dapat ya. Tapi tak apalah, dia perpuluhan je lah kan. Okey, cuba kira K-flux pula. K-flux berapa Azizi? K-flux sama dengan EA per omega. EA tadi Aziza dah kirakan 411.35 tu bahagi dengan 2 pi. N kita nak ambil mana? N adalah nilai yang dia bagi dalam soalan tadi 1000 kan? 1000 per 60. Bagi 1000 RPM. Ya. Apa Zizi? 3.93. Okey, 3.93. Okey Zizi, terima kasih. Tu yang pertama. Kita nak tengok yang B pula ya. Yang B dia suruh kira apa? Dia kata kita masih kira kelajuan lagi. Kelajuan motor semasa pembrekan. Sekarang ni kita nak tengok dia pada kuadran kedua. Tadi yang A tadi kita kira kelajuan pada titik 2 nah, pada titik 2. Tapi sekarang ni bukan lagi pada titik 2 tapi pada titik 3, point 3 ya. Point 3 kita
Dia bagi siap-siap dah. Nilai arus amateur kita ialah 60 ampere. Jadi dia nak memudahkan kita, dia bagi siap-siap dah nilai arus angkir kita ya, iaitu 60 ampere. Mari kita lihat apa dia jawapan dia. Ya. Yang ni tadilah A tadi kan. Okey, yang B tadi ni, yang A tadi ni, kenapa formula kita VT per dengan K flux saja ya? Okey, lah ni awak tak kira lagi dah sebenarnya kelajuan tanpa beban tadi. Tadi awak baru kira K flux kan? Tak habis lagi. Okey, lah ni baru awak nak kira kelajuan tanpa beban awak, iaitu nilai bekalan awak iaitu 440 ya, bahagi dengan 3.93. Semua kena tengok satgi nak kena hantar sebelum pukul 11 kena send kat saya WhatsApp. Bukan send dalam grup send personal. Awak nak tengok awak boleh jawab ke tak. Semua orang kena tulis. Kalau tidak pakai tak faham lah, bagi sudah. Kan? Tengok tu, 440 bahagi dengan 3.93. Berapa dapat ni Hanif? Ya, Hanif kira Ustaz, 440 bahagi 3.93 dapat berapa? Ada tak nama Hanif tadi? Kan tak ada? Dah list Ada. Ha. Okey, kira Ustaz 440 bahagi dengan 3.93 apa? 111.959. Okey, 96 lah kan? Itu nilai dia dalam radian per second. Ingat unit dia tulis tadi 111.96 radian per second. Bukan dalam N Kelajuan awak sekarang ni dalam radian per second. Kalau awak nak tahu nilai dia dalam RPM, macam mana kita nak buat? Ya? Macam mana kita nak buat Hanif? Kalau kita nak buat untuk ni kelajuan kita dalam omega ya. Jadi kelajuan awak adalah sama dengan kelajuan berapa? Kelajuan sama dengan tadi Hanif jawab tadi 111.96. Ya, tapi unit dia dalam radian per second. Radian per second. Apakah nilai dia dalam N? Kalau saya tak mau dalam omega tapi saya nak dalam N. N ni barulah nilai dia dalam revolution per minit. Saya kena buat apa nilai omega ni? Saya kena darab dia dengan nama apa? Darabkan dengan 60. Penseripa dia pergi mana? Tak tahu. Ada dalam bilik tu? 60 per 2 pi. Apa? Ada orang main tak barang. Okey, omega tadi berapa? 111 kan?
111 tadi ni 0.96 darab dengan 60 per 24 dapat berapa? Kira-kira Ustaz. Lagi saya panggil siapa-siapa lah. 60 per 24 ni. Faiz, berapa jawapan dia? Saya dapat 1069.13. Okey, 109.13. Unit dia berapa? RPM. RPM kan? Ya. Pandai. Okey. Faiz, okey nah. 69.13 kan? RPM. Ya. Ni kalau dia minta lah. Kalau dia tak minta lah soalan, tak payahlah tukar ni nah. Tukar unit. Ikut tak ada markah penat pula awak lukis kan. Okey, kita nak berbalik kepada hak tadi yang kita buat nah. Yang tadi kita masuk mana? Kita pergi balik kat tadi. Semua nampak kat skrin apa? Kosong Semua orang nampak apa? Mio nampak apa kat skrin? Ismail, nampak apa kat skrin? Nampak apa kat skrin? Mio, okey Mio. Mio nampak apa kat skrin? Nampak soalan. Soalan kan? Okey. Jadi daripada ni kita boleh kira tak nilai armature current dia dah bagi 60 ampere kan? Mio kan? During regenerative braking. Calculate the motor speed. Boleh kira tak motor speed kita berapa? Cuba kira. Mio kira Ustaz. RM440 tambah dengan 0.377 kali 60. Bagi dengan 393. Ya, cuba kira. Dapat tak nilai berapa? Dapat 112. 112. Tak dapat 117. Saya dapat 111.9. Oh, bukan tu. Salah tu. Saya kira lagi sekali. Okey. Saya kira balik lagi sekali. Patut dapat 117. Mio. Cuba Mio kira lagi sekali. Rasanya Mio. Saya dapat sama Saya juga. dapat apa? Mio salah tu. Mio masa pakai calculator. Mio darab dulu 0.377 tu kali 60 dulu. Sebab sat lagi dia tambah baru dia darab.
Okey. Dia darab dulu dengan 60. 0.377 tu darab dulu dengan 60, baru tambah dengan 440. 440. Kemudian answer dia baru bahagi dengan 3.93. 117. Kan? 117.72. Betul tak? 117.72 radian per second. Nampak tak? Okey. Tu yang kedua. Okey, kita tengok soalan 3. Kalau tadi dia minta motor speed, sekarang dia nak minta load torque pula. Load torque kita iaitu masih merujuk kepada had pertama tadilah, ya, yang B tadi, ya. Yang B tadi. Jadi macam mana kita nak kira? Mari kita lihat C kita. Apakah formula bagi daya kilas beban? K flux IA. Ingat tak? Kita dah belajar dalam chapter 2 dulu. Ya, dalam chapter 2 kita dah belajar daya kilas nama dengan K flux IA. Tak tahulah awak ingat ke tak? Ya, K flux IA. Tapi dalam kes ni sebab regenerative braking saya pakailah nilai 3. Kenapa saya pakai 3? Sebab dia duduk dalam kuadran 3. Kuadran 3 pula, silap. Dia duduk dalam kuadran 2 tapi pada titik 3. Awak kena ingat dalam kepala otak awak. Kita ada titik 1, titik 2 dan titik 3. Dan di manakah kedudukan dia. Jadi bila kita darab daya kilas ni, kita akan dapat K flux. Kita dah kira dah tadi. 3.93 tadi awak dah kira awal tadi. Siapa kira pun tak ingat dah, lupa. Okey. 3.93 darab dengan negatif 60. Ya. Negatif 60. Kenapa kita darabkan dengan negatif 60? Sebab nilai dia, daya kilas kita ialah terbalik, berlawanan arah. Ya. Berlawanan arah. Nilai dia negatif. Jadi sebab tu kita bubuhkan siap-siap nilai negatif dia. Berapakah nilai dia, Muhammad Faiz? Muhammad Faiz sekarang. Saya pun pegang kalkulator, takkan awak tak ada kan? Yang C ya Puan. Ya, si. Saya dapat negatif 235.8. 235.8. Unit? Unit dia Newton meter. Nah? NM. Ya, unit dia macam ni. Saya pergi balik dekat skrin boleh? Dekat whiteboard nah. Okey, saya padam dulu. Ya. Unit dia torque, unit dia awak kena ingat torque sama dengan 235.8 kan? Tadi awak dapat kan? Betul ya ni? Faiz? Ya. 235.8 kan? Ya. 8 ni unit dia Allah bohong. Unit yang awak buat pakai N huruf besar, Newton ya. N ni huruf besar, M huruf kecil. Nah? Ni unit dia. Jangan tak tulis unit nah. Lagi hantar kat saya sebelum ke 11 lagi kena ada unit. Nah? Okay, saya pergi balik dekat kita punya slide tadi. Okay. Kita pergi balik kat tadi kan. Mana dia tadi. Okay, kita dah sampai mana dah kita berjaya buat tadi? C kan? Kita dah kira sampai C. Sekarang ni saya nak awak kira D. D ialah apa dia tadi soalan dia? Calculate the EMF during regenerative braking. Ya, kita nak kira
EMF. Calculate EMF tu EA lah. Ya. EA3. Kenapa kita simbolkan dia sebagai 3? Sebab dia pada point 3. Ya. Kalau tak bubuh pun sebenarnya tak ada salah apa kan. Dan kita tahu E kita sama dengan K flux omega. Hak ni pun dah terang pada chapter 2 dulu nah formula ni. K flux omega. K flux ni dia kira sekali dah. Jadi awak tak perlu kira flux dah. K flux omega itu 3.93 darab dengan nilai yang tadi siapa dapat? Faiz dapat tadi. Ya, cuba kira dapat berapa? Bukan Faiz tadi, orang lain. Pak Cik Mio tadi kan? Okey, 3.93 ni kali dengan 117.72. Ya. Bila kita kira tu kita dapat berapa? Ayu Mardiana. Cuba Ayu Mardiana kira. Cuba kira EA dapat berapa Ayu Mardiana? Saya pun kira nah. Saya dapat macam tu. Awak dapat berapa? Jangan lupa unit dia hanya volt saja nah. Okey, sebab Ayu Mardiana tak menyut, saya pun jawablah EA adalah sama dengan 462.64. Semua dapat tak? Saat dapat tak? 462.64. Unit dia Dapat, volt Abang. nah. Dapat? Okey. Dan yang T pula kita nak kira generated power, ya. Generated power during regenerative braking. Kita nak kira PG kita, P generated. P generated semasa dalam regenerative braking E kali IA, ya. EA kali dengan IA, tapi kebetulan IA kita negatif kan. Jadi kita akan dapat 462.64 yang kita dapat tadi ni, hak sebelum tadi ni kan, hak D tadi ni darabkan dengan negatif 60. Negatif 60 ni nak menggambarkan bahawa apa dia? Nak menggambarkan apa? Menunjukkan arus kita berlawanan arah. Nah, negative sign shows that the IA at point 3 is in the reverse direction, ya, in the reverse direction, ya. Jadi berapakah nilai PG? Cuba kira, ya. 462.6 tadi ni kita kena darabkan dengan 60. Dapat berapa? Semua dapat tak? Saya nak panggil, siapa saya tak panggil? Faqih Akmal. Faqih Akmal. Siapa dia nama Faqih Akmal? Tolong jawab. Saya Wan. Berapa nilai dia? 462.64 darab negatif 60 tu apa? Start Puan tengah kira. Hak lain ingat awak kena kira, tulis elok-elok supaya saya tahu sekali kata awak memang participate dalam kelas. Kena send dekat saya. Hari ni send dalam WhatsApp dulu, tapi mulai minggu depan kita tak send dalam WhatsApp dah. Sebarang yang saya suruh buat masa kelas awak kena send dekat tutorial. Dia ada bahagian tutorial tu. Puan pun tak berapa nak cakap ni, nanti pun nak try test tengok.
negatif 27,758.4. Kita selalu kita ambil macam ni saja, ni nama apa atau fakta ni 27.76 kilowatt. Nah, kita ambil macam tu sudah. Nah, Betul. nah. Kilowatt. 27.76 kilowatt nah. Okey, bagus. Seterusnya kita nak tengok mana Firaja pun tak ada. Seterusnya E kita dah kira, kita nak tengok F pula nah. F kita nak kira P losses ya. Calculate the P losses, masih lagi keadaan regenerative braking di mana formula dia macam ni lah. Cuba kita kira P losses nah. Jadi puan harap semua belajar kira nah. Mai mana P rotational 1000 tu? Dia dah bagi dalam soalan tadi. Dia kata P rotational equals to rotational losses. Dia kata equals to 1 kilowatt. Ya? 1 kilowatt. Dia dapat 1000 tu. Jadi saya mulakan dengan 440 kuasa 2 nah. Kuasa 2 bahagi 110 jawapannya tambah dengan 1000. Kenapa saya ambil yang positif dulu supaya saya tak keliru ya. Saya ambil yang bahagian positif dulu. Iaitu 440 kuasa 2 bahagi dengan 110. Kemudian saya tambah 1000. Kemudian baru saya tolak dengan yang ada nilai negatif tu kan. Tolak. Tu maksudnya campur lah kan. Campur nilai yang negatif. Okey, 0.377 darab 60 titik. Saya dapat salah. Saya kira salah. Puluh kuasa 2 kan. Bahagi 60. Dah. Bahagi 110. Tambah 1000. Okey ya, saya 60 tu sebenarnya memang dia negatif ya, tapi kalau kita kuasa 2 kan dia jadi positif. Ya. 60 tu asal usul dia negatif, tapi sebab kuasa 2 kan dia akan dapat positif. Jadi sebenarnya cuma tambah je semua. Ya, tambah je semua. 0.377 kali 60 kuasa 2 tambah dengan 440 kuasa 2 bahagi 110 tambah dengan 1000. Okey, Yasmin, berapa jawapan dia Yasmin? 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 Ada tak Yasmin kat sini? Dapat internet tak?
Yasmin boleh dengar suara saya? Tok dia Ha? mic ni kan. Boleh Puan. Boleh Okey, Dah. cuba kira. Dekat komputer saya, mikrofon dia ni saya buka kat handphone. Saya dapat 4.11 4117.2. Okey. Dia tu. Hello, Assalamualaikum Sana. Waalaikumsalam. Okey. Ya. Ada Kak Dila tu buat lah. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Awak kira tu kan yang tadi tu saya negatif tadi tak ada nah. Jadi semua tambah nah. Okay, Sebab Puan. kuasa 2 kan dia. Okey. Betul lah tu. Awak dapat 4117.2 kan? Ya. Memang macam tu nilai dia. Seterusnya kita nak kira G ya. Apakah nilai yang G pula? G ialah calculate the power delivered under regenerative braking. Iaitu PD sama dengan PG tolak P losses ya. PG yang mana? PG tadi kita dah kira kan sebenarnya. PG yang E tadi. Yang E tu tolak dengan yang F. E tolak F dapat jawapan G ya. E tolak F dapat jawapan G ya. Puan, Ya. nak tanya Tolak dah. yang PG tadi tu dia ada unit tak Puan? Oh, tadi ni PG tadi Ha, PG dia ada tadi unit tak? Awak ada. Unit dia Tadi apa awak Puan? dapat apa? Tadi awak tulis berapa? PG 27.76K. K tu maksudnya kilowatt lah. Oh, itulah unit dia. Unit dia kilowatt. Awak kena tolak dengan yang tadi ni, yang sat-sat kita kira ni. Unit awak dalam watt. Awak jangan tersilap tolak pula. Nah. Sat-sat ni maksudnya awak kena tukar dua-dua jadi kilowatt. 27.76 tu awak tolak dengan 4.12 pun tak apa dah. 4.12 lah kan. Sebab P losses kita bundarkan dia. Ambil. Okey Nas. Mana? Sana puan. Okey, kita sambung tadi. Dapat dah nilai dia berapa, Jasmine? Jasmine tanya dah Kak Nur. Saya nak tanya orang lain pula. Nur Atikah. Nur Atikah saya tak tanya lagi. Atikah berapa PD awak dapat? PG awak tu tolak dengan PSS. PG awak tadi berapa tadi tah? Yang ambil telefon buat apa? Orang nak kira kan. Kira dengan kalkulator. Kira dengan telefon. Macam tak sudah. Okey, 27.76. Berapa dapat ni? 4.12. Awak dapat apa? Sama dengan puan. Berapa? Sama dengan puan. Macam mana tahu sama? Ni. Sama dengan puan. Macam mana dapat sama dengan puan tu? Puan tak abang je pun dapat over. Atika?
I baling ni nak kena lockdown lagi. Hari ni lockdown lah baling. Bukan baling dah. Kampung Padang Mas. Atika duduk kampung apa? Kampung Atika? Tengah pun. Oh, tak kena lockdown lah. Ha? Kampung Tika tak kena lockdown lah. Tak kenal pun. Tak kena lah. Okey. Jadi Tak apa. Pilos berapa? Pilos tadi dapat 4.12 nah. Berapa nilai dapat? 23.04 kot kilowatt. 23.64 nah. 23.64 salah tu. Sebab 7 tolak 1 dapat 6. Bukan dapat kosong. Nah. 7 tolak 1 dapat 6. 23.64 kilowatt. Ya. Jadi kita sudah dah soalan 1 ni ya. Ingat nah, hantar pukul 11 lagi. Okey, kita nak tengok pula, ini tak apalah kita skip dulu. Kita nak tengok dynamic braking ya. Dalam dynamic braking, kita tahu bahawa sekiranya switch kita sambung, okey, Tika boleh off dah lah. Semasa bila dia bertindak sebagai motor, Syahmi? Syahmi, semasa bila dia bertindak sebagai sebuah motor? Kita sambung kepada titik A ya. Kalau saya sambung kepada titik A, dia bertindak sebagai sebuah motor sebab dia ada bekalan ni. Nampak tak ada bekalan? Okey, kalau harap ke Syami sampai pagi esok kita tak sambung. Duk cara buat ni. Syafiq. Okey, semasa bila kita nak anggap motor pemberikan dinamik ni berlaku pada motor kita? Motor shunt kita. Syahmi? Bukan Syafiq pula. Syafiq? Muhammad Syafiq? Muhammad Syafiq pun kena tunggu pagi esok lah baru boleh online komputer kan. Jadi tak apa, kita abaikan. Okey, Muhammad Nur Imran. Muhammad Nur Imran? Kan dia tak dengar suara saya. Suara saya pelan lah. Tak jelas lah. Tak jelas kot nak bagi kuat lagi. Ha? Nur Imran? Muhammad Nur Imran. Ha? Muhammad Nur Imran. Nak tunggu pagi esok ke? Nak dapat jawapan ni? Kah? Kalau saya sambung titik B jadi apa? Kalau A tadi kita sambung dia menjadi sebagai sebuah motor. Dia cah motor kita duduk putar ni. Okey. Nur Imran? Tak ada juga. Okey, tunggu pagi esok kita tengok dia hantar tak sekejap lagi nah. Okey, pada titik B, kalau kita sambung kat titik B, motor ni duduk tengah putar lagi. Dia bukan nak boleh berhenti serta-merta kan. Wadah abang dah, motor takkan berhenti serta-merta punya lah. Kan? Tidak pakai habis lah. Okey. Jadi tenaga daripada motor tadi ni akan dilesapkan kepada bekalan. Kepada nilai RB. Ya? Nilai RB. Kepada perintah RB. Jadi bila dilesapkan pada perintah RB, maksudnya tak ada dah. Rotation pun semakin pelan dan akhirnya apabila semua kehilangan tersebut telah dilesapkan melalui RB, habis dah. Ya, habis dah. Semua motor kita pun akan berhenti, ya. Tapi masa proses daripada A ke B, kalau A sebuah motoring dalam kuadran pertama, operasi pada B pula tadi ni, maksudnya dia berada pada sukuan kedua. Ingatlah pemberikan berlaku pada sukuan yang bukan kuadran 1 nah. Dia berlaku pada kuadran 2 ataupun kuadran 4. Ni nampak tak bila kita sambung ke RB apa jadi? Kita akan dapati nilai IB. Ni pemberikan lain bukan pemberikan tadi. Abaikan tadi lupa pi dah. Pemberikan penjanaan semula tadi lupa pi dah. Ya, dan ni kita nak tengok IB. IB sama dengan negatif EA bahagi dengan RA tambah RB. Jadi saya rasa inilah formula yang akan kita gunakan sebentar lagi. Ya. IB dan PB. Kita tengok. Kalau IB sama dengan negatif EA RA tambah RB. Nanti ni PB nanti ni kita nak kira nilai apa pula?
kita kira EA kuasa 2 bahagi dengan RA tambah RB. Okay, jadi kita tengok ya, semakin besar nilai RB, ya, RB1 lebih kecil daripada RB2, lebih kecil daripada RB3, tetapi RB1 mempunyai, walaupun nilai dia kecil, dia mempunyai nilai arus yang tinggi, IB1, ya, pada titik B tu. Semua tu titik B, ya. Tapi titik B ni B kita anjak. Kemudian kita pakai RB2 pula. Kita buat eksperimen. Bukan kita buat, orang tolong buat kat kita dah siap-siap. Kita tolong tengok saja. Jadi pada titik RB2 nilai rintangan kita adalah lebih apa? Lebih besar, ya. Tapi apabila lebih besar rintangan, IB semakin kecil, ya. I pemberikan kita menjadi semakin kecil. RB, ingat nah, dia terbalik. Bila RB besar, IB kecil. Bila IB besar, bila RB kecil, IB besar. Dia terbalik nah. Tetapi dikatakan sekiranya daya kilas beban kita tak boleh negatif, ya. Sekiranya daya kilas beban kita tu tak boleh negatif. Sekiranya kalau selalunya kita akan anggap dia bidirectional lah beban kita, tetapi sekiranya, ya, dalam setengah-setengah kes dia kata nilai tersebut tidak boleh negatif, tok kita, maka operasi sebenarnya berpindah pada titik B kepada titik C. Dan operasi berlaku pada kuadran berapa? Operating point kita berlaku pada titik C. Kuadran berapa tu C? C adalah pada kuadran berapa Zizi? 2. C. Dah, asal usul dia kuadran B kan? Okey, kuadran 4. Okey nah. Pada titik C kuadran 4. Okey. Bagus Zizi. Seterusnya kita tengok ini adalah operasi dia nah. Oh, tak berapa nak nampak noh sebab rendah sangat tu puan. Puan tak apa nak nampak. Macam mana puan nak hilangkan nama-nama ni ya? Dia puan hilangkan dia puan akan nampak lah bawah tu. Awak pun tak nampak kan? Nampak tak hak bawah sekali titik C tu? Zizi nampak tak? Nampak kan? Nampak. Nampak kan? Titik C nampak? Kenapa puan tak nampak? Puan nak buat? AB nampak lah kan? AB origin puan tak nampak. Nah, apalah. Jadi AB kalau kita tengok motor kita pada unidirectional dia boleh tindak pada titik C lah. Nanti awak boleh tengok kat PowerPoint yang saya dah upload dalam file dalam nota awak nah. Okay, kita nak tengok example pula. Cuba tolong baca Muhammad Syafiq ni semua sudah tidak wujud. Maka saya beralih kepada Nur Irfan Fahmi. Nur Irfan Fahmi, tolong baca Nur Irfan Fahmi. Awak dengar suara saya delay ke? Sebab selalunya lambat nak buka. Lambat nak jawab ke? Kena bergerak dulu. Nur Irfan Fahmi. Ada tak siapa-siapa nama Nur Irfan Fahmi? Ataupun dia dah left group? Sebab tu pun tak dengar suara dia. Ada tak Nur Irfan Fahmi? Tak ada Tak ada pun nak panggil Nur Amirah. Amirah baca Amirah. Nur Amirah binti Mustafa. Tolong baca. Amirah. Oh, Amirah. Dengar tak suara puan Amirah. Nur Aimi Erina. Dengar tak suara puan? Aimi Erina. Ya puan. Ni duduk kat mana ni? Nak kereta? Cuba baca tu example tu. 440 VDC separately excited motor has a rate armature current of 76 A at a speed of 1,000 REV mean
the armature resistance of the motor is 0.377 ohm. Assume that the load torque is gravitational. A dynamic braking technique employing a braking resistance of 2 ohm is used. Calculate the new steady state speed. Okey. Jadi kita tengok nilai-nilai dia yang kita bagi tu 440 volt kan. Arus dia 76 ampere kan. Speed dia 1000. Kalau tak salah saya, nilai dia ni sebenarnya sama je dengan nilai yang kita tengok sebelum ni kan. Sama. Ada perbezaan tak? Sebelum ni kita tengok contoh tadi ni, nilai-nilai dia pun rasa macam sama. Sama kan? Ya, example regenerative braking tadi sama kan? Apabila sama, maksudnya pengiraan kita jadi mudah lah kan? Pengiraan yang mudah. Sampai kita terpaksa abaikan ya. Tapi kita untuk pengajian awak secara online ni mungkin awak boleh skip satu sebab saya tahu awak pun banyak nak pakai data kan. Nanti data awak habis pula kan. Jadi kalau kita tengok jadi kelajuan kita mula-mula macam biasa nah. Kita kena compute dulu nilai K-flux. Nah, K-flux ni satu nilai angkatan. Nah, ingat nah. K-flux ni adalah satu nilai angkatan. Ya. Compute dulu nilai K-flux. Sebelum ni pada chapter 2 kita ambil nilai K saja nah. Sebab dia bagi nilai flux. Tapi law ni dia tak bagi nilai flux. Kita kira nilai K-flux terus je. Ya. 3.93 nilai jadi sama balik lah. Sebab dia nilai serupa je pada had tadi ni. Ya. Jadi solution dia kita nak tengok operasi berpindah ya. Daripada titik A ke titik B dan seterusnya ke titik C sekiranya dia unidirectional. Dan IC sebenarnya sama dengan negatif K flux omega. Itu pada titik C lah. Omega C itu menunjukkan operasi yang berlaku pada titik C bahagi dengan RA tambah RB. Okey, bila kita kira-kira macam tu, masukkan nilai dia 76 sama juga negatif kan. 3.93 K flux tadi ni. Omega C bahagi dengan dalam kurungan. Buat kurungan sekali bila awak kira tak bracket kan dia kan. Nanti dia bahagi dengan 0.377 je. Yang dua tadi dia tak masuk. 2 ohm tu sebenarnya ada juga tau situ. Kan? Dia tak masuk, dia pergi masuk kemudian dia tambah dengan 2. Jadi nilai dia jadi tak betul lah. Jadi buat macam ni kan dalam bracket. Dan seterusnya kita kena pindah ni. Pindah nilai bawa pergi belah sana lah. Yang dalam kurungan tu pindah bawa pergi belah sana. Dan seterusnya kita akan dapat ni sepatutnya puan nak tulis huruf besar tapi puan tulis huruf kecil ya. Jadi kelajuan saya ni saya dapati dia adalah sama dengan N sama dengan negatif 439 ya. Unit dia apa dia? Ni MC ni 439. Ni bukan nilai betul gini. 439 ni Azizi. Ialah nilai dalam RPM. Saya nak awak kira apakah nilai dia dalam omega. Cuba kira sat nilai dalam omega. Azizi tolong kira sat Azizi. Apakah nilai dia dalam omega? Saya kesian juga awak kadang pakai data. Jadi habis pula. Azizi pakai apa? Wifi ke data? Azizi? Ha? Sebab member. Oh, pakai kawan punya. Abang saya jawab. Dapat berapa ni? Omega C dapat berapa? Yang puan kira dapat 45.97. Ya, puan kira dapat 45.97 omega C tu. Ya. Tetapi sebab kita darab 60 bahagi 2 pi itu yang dapat 439 RPM tu. Ya, saya darab dengan 60. Ya, saya bahagi dengan 2 bahagi dengan bahagi 2 dulu.
Jadi dulu, lepas tu bahagi dengan by. Saya dapat 48.96 ya. Okey, yang ni setelah kita tukarkan dia punya revolution tadi lah. Ya. Omega C dia 45.97 kan? Ya. Omega C dapat 45.97. Ni saya bagi masa awak setengah jam ya. Setengah jam supaya awak shoot, awak buat balik ya. Tulis dengan tangan ya. Tulis dengan tangan saat-saat saya nak tengok. Boleh tak kalau awak upload? Awak tahu biasa tak pakai kelas notebook? Cuba awak pergi dekat skrin awak. Skrin yang saya tak tahu macam mana nak kongsi dengan awak ya. Tapi kan ada dekat chat awak tu. Chat team kita kan. Kan dia ada general, post, file, kelas notebook. Betul tak? Lepas tu ada assignment. Nampak tak situ? Kelas notebook tu dia ada, cuba klik dalam tu. Tak tahu lah awak boleh ke tak. Tak apalah, awak hantar dalam WhatsApp je lah. Tapi sebenarnya kalau awak pergi dalam tu sekali, awak akan jumpa lah macam-macam. Setiap orang dia ada platform dia sendiri. Yang puan boleh tengok ya, homework. Katalah puan bagi homework, awak boleh masuk ke dalam homework awak ya. Dan saya boleh nampak lah. Tapi saya takut awak tak cukup data. Jadi just WhatsApp saja. Macam mana cara nak WhatsApp? Tulis balik soalan. Saya cuma nak apa yang awak belajar hari ni, pengiraan sahaja. Saya nak yang awak pass kat saya hari ni, ambil gambar, send kat saya personal message. PM saya nah. Bukan dalam grup. Saya tak mau dalam grup, tapi PM saya example 1 dengan example 2. Example 1 untuk regenerative braking, ya, calculation untuk regenerative braking, dan example 2 calculation untuk dynamic braking. Mesti send kat saya sebelum pukul 11. Nah? Okey. Jadi boleh live group ikut. Nah, saya tengok. Saya ambil kedatangan. Saya rasa saya ambil banyak kali dah. Tapi tak apalah. Okey nah, kita berhenti setakat ni dulu. Jadi boleh berhenti lah. Boleh bersudah. Ya. Nota saya dah upload. Kalau awak rasa confused, boleh tengok balik nota. Ataupun boleh ulang balik.